Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita berjumpa lagi dalam minggu ini. Alhamdulillah dalam minggu ini kita akan teruskan kelas pendidikan Islam kita untuk kita belajar tentang satu tajuk yang sangat kita perlukan dalam kehidupan seharian kita, iaitu kita selalu bermusafir. Musafir ni apa? Kita selalu keluar daripada rumah, keluar untuk mengembara kan, travel, bercuti. Bila kita keluar daripada rumah, itu kita boleh tinggalkan sebagai musafir. Jadi tajuk ni sebenarnya dalam tajuk dalam pelajaran ke-27, dan kita nak tengok macam mana adab-adab dalam bermusafir. Okey? Baik. Seperti yang kamu boleh rujuk dalam muka surat 209, muka buku teks kamu akan tengok bahawa tajuk kita adalah adab bermusafir. Dalam tajuk ini kita akan belajar tentang beberapa perkara lah. Yang pertama, kita tahu apa makna musafir. Yang kedua, apakah dalil-dalil bagi menyuruh kita, menggalakkan kita untuk bermusafir. Dan yang ketiga, sudah tentu kita akan tengok adab-adab musafir. Dan yang keempat, kita tengok apakah kelebihan bermusafir ni. Dan akhir sekali kita tengoklah apakah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk orang yang bermusafir ni dan apa galakan-galakannya. Baik, yang pertama, apakah maksud musafir? Dari segi bahasa, musafir ni maksudnya keluar. Musafir. Dari segi istilahnya, seseorang yang keluar daripada kawasan, bermukim, menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Ada istilah kat situ, namanya marhalah. Marhalah ni, 2 marhalah ni berapa? Dia macam kita boleh buat perbandingan. 2 marhalah, ulama' kata bersamaan dengan 81 km. 2 marhalah, 81 km. Jadi kalau satu marhalah berapa? Bagi 2 lah. Lebih kurang 40 km. Baik. Jadi kalau nak kata musafir tu maksudnya lebih daripada 80 km. Kalau 40 km tu bukan musafir lagi lah. Itu macam pergi kerja, pergi sekolah pun kadang-kadang tu orang jarak lebih kurang antara 5 km, 10 km, 20 km. Tapi kalau orang pergi pergi piknik pun kadang-kadang kalau sekadar kalau macam kita ni dekat kawasan Pantai Morib contohnya, lebih kurang dalam 30 km, itu bukan lagi musafir, itu rehlah namanya. Musafir ni adalah bila kita keluar melebihi 2 marhalah. Itu dalam konteks pembelajaran kita dari segi maksud dia. Yang kedua, dari segi dalilnya, apakah dalil yang menggalakkan kita bermusafir? Dekat dalam buku teks kamu ni, kamu boleh rujuk surah Al-Ankabut dan surah Ar-Rum. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-20. Maksudnya, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Dalam surah Ar-Rum pula ayat 42, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang yang telah lalu. Maksudnya kat sini ada 2. Yang pertama, Allah kata keluarlah, mengembaralah, lihatlah bagaimana Allah memulakan ciptaan-ciptaan makhluk. Maksudnya Allah nak suruh kita berfikir dan bersyukur dan lihat kebesaran-kebesaran ciptaan Allah SWT di seluruh muka bumi ini. Yang kedua, bila kita mengembara juga, Allah kata ada yang kedua ni penting juga ni, iaitu kita tengok apakah nasib-nasib orang terdahulu. Maksudnya kalau kita pergi mengembara, pergi tengok tempat-tempat sejarah. Kita tengok apa yang berlaku pada orang terdahulu. Kalau kita pergi ke Aceh misalnya, kita tengok macam mana kesan-kesan tsunami. Kita pergi Melaka, dekat, kita tengok kesan-kesan penjajahan Portugis, penjajahan Belanda dan sebagainya. Jadi kita ambil iktibar tentang sejarah-sejarah lalu untuk kita jadikan pengajaran masa hadapan kita. Kalau kita pergi Mesir, kita tengoklah peninggalan Fir'aun pun ada. Jadi macam itulah keadaan dia. Kita keluar, kita bermusafir, kita lihat kebesaran Allah SWT, dan yang kedua, kita mengambil pengajaran daripada iktibar-iktibar masa yang lalu. Okey? Now, yang ketiga, kita nak bincangkan tentang adab-adab bermusafir. Yang pertama, musafir mestilah dengan tujuan niat yang baik. Tak boleh niat jahat. Niat dia mestilah untuk mendapatkan keredaan Allah, untuk mencari pengalaman, untuk pergi ke tempat-tempat yang baik. Tapi niatnya mestilah niat yang baik. Okay. Yang kedua, sediakanlah bekalan.
keperluan yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Itu adab lah kan, supaya kita tidak lapar di tengah jalan. Sekarang ni okeylah ada R&R, tapi lebih baik kalau kita sediakan apa yang patut untuk perjalanan kita, bajunya. Kalau kita bersafir dengan kereta, cek keretanya. Kalau dengan bas, pastikan dah ada tiketnya supaya perjalanan kita itu teratur dan terarah. Yang ketiga, memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan menunaikan solat sunat musafir sebelum memulakan perjalanan. Jadi ada solat sunat yang kita boleh mohon, yang kita boleh amalkan. Baik. Yang ketiga, yang keempat, mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga. Sunat membaca bismillah sebelum keluar dari rumah dan membaca doa musafir. Apa doa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kita tahu ni. Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Itu doa bermusafir. Keluar rumah kita baca doa ni. Ni kena hafal ni. Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey? Okey, seterusnya apa? Apabila kita bermusafir, kita kena lantik seorang ketua. Jika melebihi 2 orang pun kena ada seorang ketua. Seorang lead. Mesti. Apatah lagi apabila kita beramai-ramai. Pergi rombongan sekolah contohnya. Mesti ada seorang ketua. Kalau tak, nanti perjalanan kita akan berkecamuk dan akhirnya bila perjalanan itu kita ada banyak masalah, perlukan keputusan, mesti ada ketua untuk memutuskan perjalanan kita supaya perjalanan kita itu terarah. Seterusnya, tidak meninggalkan solat fardu dan berusaha mematuhi peraturan dan undang-undang serta memelihara alam sekitar. Ini penting. Tak ada alasan. Solat fardu itu adalah wajib. Jadi walaupun kita mengembara tempat yang jauh sekalipun, solat fardu itu wajib. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Dan ikutlah peraturan. Peraturan. Undang-undang. Kalau kita pergi ke negara berkenaan, negara Thailand, ikut undang-undang negara Thailand. Kalau pergi negara Indonesia, ikut peraturan negara Indonesia. Kalau kita keluar negeri, ikutlah adat-adat yang ada di negeri ataupun negara berkenaan. Itu adalah adabnya. Walaupun kadang-kadang adab itu berbeza dengan adab di tempat kita. Okay? Dan sudah tentu, kita kena pelihara alam sekitar kita. Tanggungjawab kita adalah untuk memelihara alam sekitar kita ke mana saja kita pergi. Tak nak kita pergi piknik, kita buang sampah. Kita dah barbecue kan? Bila piknik ke ataupun bercamping ke, kita buat barbecue, kita tinggalkan sampah-sampah, bekas-bekas api. Tak boleh. Kita kena bersihkan. Bersihkan semula dan jadikan di keadaannya seperti yang asal sebelum kita pergi. Okey? Dan akhir sekali, disunatkan memperbanyak doa sepanjang bermusafir. Baca doa banyak-banyak. Kita baca doa banyak-banyak. Semoga perjalanan kita baik. Baca doa macam-macam. Doa ni gunalah bahasa yang kita faham. Tak semestinya doa-doa yang berguna bahasa Arab kan kita pun tak faham apa yang kita doakan tu. Kan? Doa. Ya Allah, semoga perjalanan baik. Ya Allah, semoga langkah-langkah ini setiap ni dapat amalan, dapat pahala sebab aku nak pergi ni untuk mendapatkan keredaan Allah kan? Begitu. Dan akhir sekali, segera kembali kepada keluarga setelah selesai urusan. Okey? Jadi itulah antara bendanya. Apa doa naik kenderaan? Macam mana baca doa naik kenderaan? Cuba. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bertawakal. Ingat Jadi itu antara adab-adab dalam bermusafir. Okey. Jadi kita sampai di situ dulu untuk video yang pertama. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut tentang bagaimana untuk solat dalam bermusafir. Okey? Okey. Kita berhenti dulu dalam siri pertama, kita sambung dalam siri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.